Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami dari kumpulan 30 ingin berkongsi serba sedikit mengenai isu rasuah. Dalam video ringkas ini, kami akan membincangkan tentang simptom, punca, kesan dan cara mengatasi rasuah. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam, adakah anda tahu apa itu rasuah? Rasuah boleh didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan tersebut terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Antara punca berlakunya rasuah ialah sikap materialistik. Masyarakat mementingkan kebenaran akan mewujudkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan pencapaian sendiri. Seterusnya ialah pegangan agama yang goyah. Menurut rukun negara yang pertama, kita perlulah ada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, kalau kita betul beragama, kita akan menjadi seorang manusia yang berintegriti. Selain itu ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Pihak berkuasa hendaklah lebih menguatkuasakan lagi undang-undang terhadap mereka yang melakukan rasuah. Selain daripada itu ialah pendapatan gaji yang rendah. Hal ini telah menyebabkan rakyat kita terdesak untuk mendapatkan pendapatan yang lebih untuk menyara keluarga mereka ataupun untuk mendapatkan kehendak mereka. Hai, kini giliran saya pula ingin menyatakan simptom rasuah. Simptom yang pertama adalah perubahan gaya hidup serta-merta. Contohnya, seseorang itu mengubah gaya hidupnya kepada mewah dengan serta-merta tanpa memberitahu dari manakah sumber pendapatan ataupun harta yang mereka ada. Simptom yang kedua adalah peletakan jawatan dengan serta-merta. Contohnya, seseorang yang memegang jawatan yang tinggi dan dalam kedudukan syarikat ataupun company-nya meletakkan jawatan secara tiba-tiba tanpa memberitahu alasan dan sebab yang sepatutnya diberitahu. Yang terakhir adalah gagal menjelaskan dari manakah punca pendapatan mereka. Contohnya, seseorang itu ingin mengelak dan tidak ingin memberitahu dari manakah punca pendapatan dan harta yang mereka perolehi. Ketiga-tiga simptom itu adalah antara simptom yang besar untuk mengetahui bahawa ini adalah ciri-ciri orang yang menerima rasuah ataupun yang memberi rasuah. Rasuah telah memberikan banyak kesan negatif kepada negara dan masyarakat. Antara kesan rasuah ialah peningkatan dalam kejadian jenayah negara. Apabila jenayah rasuah berleluasa di negara kita, jenayah-jenayah lain juga akan meningkat di dalam negara kita. Selain itu, rasuah menyebabkan kemerosotan ekonomi negara. Rasuah juga mengurangkan keyakinan pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di negara kita. Seterusnya, rasuah menyebabkan pengabaian kepentingan masyarakat. Akhir sekali, rasuah juga boleh menyebabkan keselamatan negara terancam. Antara cara-cara untuk menangani amalan rasuah ialah yang pertama, dengan penerapan konsep keagamaan dan moral adalah diterapkan di sektor pendidikan seperti dalam kalangan pelajar, di sekolah dan di universiti. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang signifikan dalam menyemai nilai murni pada sanubari anak. Sejak usia muda, anak-anak perlu dididik dengan keburukan mengambil rasuah kerana perkataan pepatah bila terbuluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlulah menjadi teladan yang baik dengan bersikap jujur dan menjauhi amalan rasuah. Kesannya, anak-anak akan lebih peka dengan amalan rasuah dan isu rasuah ini pada usia muda dan mampu menjauhi.